Okey, bencana lidah. 6 sifat wanita yang jangan dikahwini. Aduh, terasa hatilah pula kan. Sabar atas ujian rumah tangga. Allah dan malaikat menyambut orang yang sabar. Ujian penghapus dosa. 10 tahun mengumpul pahala sabar. Lelaki qawwam. 3 ekspresi syukur. Qanaah. 4 ciri sifat qanaah. Lepas tu masuk bab lelaki pula. Lelaki dayus. Siapa lelaki yang dayus? Siapakah wanita qanitah, iaitu wanita yang taat. Taati suami sebagai jalan meraih redha ilahi. 3 perkara penting yang perlu disempurnakan sebagai seorang isteri. Haram taat pada perkara yang melanggar syariat. Topik ke-7 tu, menjadi penyejuk mata. Kita akan pergi tengok topik ni ya, kejap lagi. Asam garam perkahwinan, kisah teladan. Belajar daripada Saidina Umar Al-Khattab. Kemudian bab ketiga, ada syurga pada anakmu. Saya tak baca dah tu secara detail tu. Lepas tu ada syurga di ruang tamu rumahmu. Ada syurga di ruang ibadahmu. Ada syurga di bilik tidurmu. Ada syurga di dapurmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan setiap ruang ni, buku ini akan membawakan bagaimana saranan dan sunnah Nabi ketika di bilik tidur, dalam hubungan suami isteri, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana di dapur. Mungkin baru kita tengok, ada doa sekian-sekian. Tak boleh buat macam ni, macam tu. Sebab kita kena berusaha menghidupkan imej Rasulullah dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Okey, sekarang kita pilih tajuk mana dulu? Kita akan baca habis ni hari ni. Mungkin pukul 12 malam baru kita habis ni. Jadi panas-panaskanlah orang lelaki lau-lau kat luar tu, kita makan. Masya Allah. Okey. Nak pergi yang mana ni? Menjadi penyejuk mata, boleh? Okey, pergi ke muka surat 82. Menjadi penyejuk mata. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu cara bagi menenangkan hati insan. Muka surat 82 semua, buka. Apabila seorang suami memandang isterinya, timbul rasa tenang sehingga dia selamat daripada melakukan maksiat di luar rumah. Ini di antara ibadah terbesar wanita. Dia menjadikan dirinya sebagai tatapan suami, sebagai tempat disalurkan keinginan hawa nafsu yang halal tu, yang suci tu. Subhanallah. Sehinggalah suami itu mampu menundukkan pandangannya terhadap yang haram di luar rumah. Ini sangat penting. Ibu-ibu siapa yang umur 50 tahun ke atas, angkat tangan. 50 tahun ke atas, angkat tinggi-tinggi, tangan aku. 50 tahun ke atas. Ramai ni 50 tahun ke atas. Masya Allah, jikir-jikir pun. Ni dah menopause belum? Tak kan? Ada yang dah, ada yang tak. Masya Allah. Berat tak ujian menopause? Ke biasa je? Ada orang biasa, ada orang teruk. Saya dulu masa kerja perunding rumah tangga, banyak kes penceraian. Hujung-hujung usia, umur 60, umur 70 bercerai, dah ada cucu apa semua. Faktor utama menopause. Dan suami tak nak terima hakikat isteri sebenarnya ada sindrom menopause. Yang suami kata, entahlah ustazah, perangai dah berubah, entah apalah. Syed nak marah, Syed itu panas, itu tak boleh, ini tak boleh, saya buat silap sikit. Dulu kalau saya balik lambat daripada masjid, dia tanya kenapa lambat, sekarang saya balik. Dah balik? Terbalik. Cepatnya balik, dah balik. Awak duduk masjid tak balik pun tak apa. Macam mana suami ni tak panas hati kan? Kena sound macam tu. Subhanallah. Jadi macam-macam konflik. Sebab saya pengurusan rumah tangga, kita memang pergi kursus-kursus, kita memang belajar dengan pakar doktor sakit puan, doktor sakit tuan. Sebab benda ni semua ada kaitan. Bila yang pakcik ni macam nekat, saya dah tak boleh dah tengok muka pun ni. Isteri duduk nangis, makcik ni kan. Saya pun bagi tahu pakcik, isteri pakcik ni monopause. Sindrom monopause ni. Dulu panggil dia macam ni tak? Yolah, tak tahu kot ada orang lain. Kan? Saya tak ada monopause alasannya. Monopause.
Monopause ni memang tak nampak kat dahi ke, tulis M dah monopause kan. Berubah tak perangai? Memanglah saya nampak pemarah lah apalah gini perangai begitu begini. Sebab hormon dia tak stabil pakcik. Hormon ni bukan benda dibuat-buat orang Nogori kan. Sebab saya pun bicara kat Nogori, saya orang Terengganu. Bukan dibuat-buat. Pakcik kena bawa makcik ni pergi jumpa doktor. Mungkin ada, memang ada saya kata. Pakcik memang ada pil-pil benda yang elok. Tak mudarat insya-Allah. Biar stabil. Itulah Ustazah. Nak sentuh apa macam sentuh terenjat elektrik. Baru nak sentuh sikit, nak manjo-manjo juga. Dia kata. Sentuh sikit, istighfar lah, suruh istighfar suami kan. Tapi cerita lebih kurang, nak bagi tahunya isteri ni sentuh tak boleh. Nak ni tak boleh. Sebab apa? Pakcik ni walaupun umur 60, 70, bila keluar, betul tak? Orang umur 70, 80, tengok perempuan lawa seksi, dia tengok tak? Tengok juga dia. Tengok. Buat-buat macam orang tak tahu. Padahal nampak tak? Di atas syik bergaduh. Subhanallah. Tapi bila saya tengok, di atas bawah dia marah. Awak ni apa dah tua ni? Istighfar lah. Tengok orang. Macam tu kan. Ada je benda yang tak kena. Jadi, subhanallah, alhamdulillah banyak kes tak jadi bercerai di usia emas. Walaupun mereka macam nak bercerai, nak bawa haluan masing-masing. Makcik pun nak bawa haluan masing-masing. Anak-anak menangis, Ustazah, janganlah kami, ya Allah, tak naklah mak ayah bercerai, gini-gini, cubalah. Suruh pergi jumpa doktor, buat berapa kali rawatan, ambil darah, cek dan sebagainya. Alhamdulillah harmoni. Kalau sebelum itu macam elektrik terenjat, dah ada magnet sikit-sikit. Maksudnya boleh rapat-rapat, boleh pimpin tangan. Kan kita ada tengok orang tua jalan pimpin tangan kan? Ada seorang pasangan ni umur dekat 72. Mereka adalah mu'alaf Cina, Uncle Mubin dengan Makcik Fatimah. Memang orang susah. Kita NGO memang santuni. Sampai kami pergi kemas rumah, bersihkan apa. Yang saya seronok tengok pasangan tua ni, dua-dua adalah mu'alaf. Anak buang mereka tak nak mengaku sebagai mak ayah sebab dua-dua ni ambil keputusan masuk Islam. Jadi dua-dua sakit, tak ada yang ni. Tapi bila mereka berjalan, dua-dua dah henjot, pimpin tangan dua-dua. Saya kau tengok, ya Allah seronok tengok. Sebab saya pernah bawa Uncle Mubin ni pergi makan satu kedai makan. Ajak dengan isteri dia lah, Cik Fatimah kan. Sampai kedai tu saya tak ingat nama sampai hari ni. Kalau suami kata jom pergi makan kedai Uncle Mubin, dia beri nama sempena pakcik ni. Tapi bila saya tengok, Masya Allah, bila tanya sayang, tanya makcik sayang pakcik, sayang tu terus pegang tangan. Maksudnya boleh nampak bagaimana mereka menterjemahkan kasih sayang tu pada sentuhan, Masya Allah, pada perkataan. Walaupun mereka sangat miskin, dunia tak ada apa-apa, anak-anak buang. Anak-anak lepas masuk Islam, anak langsung tak balik. Anak ada yang berjaya, ada yang memang berjaya, maksudnya kaya dan sebagainya, tapi dibuang sebab masuk Islam. Allahu Akbar, bukan mudah. Jadi Masya Allah, kita sebut apa tadi? Kesimpulannya, walaupun umur kita 50-60, kena usaha juga jadi penyejuk hati dan penyejuk mata. Sebab yang kita bimbang, masa umur 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih, kita boleh jadi penyejuk hati. Kita tak nak hujung usia kita mati dalam keadaan suami tidak redha. Mati dalam keadaan, padahal sebelum itu isteri yang salihah ni, tapi Allah uji sampai saat akhir kita. Kita tak boleh cakap, mungkin ada orang kata, Ustazah bolehlah cakap, Ustazah tak rasa lagi macam mana ujian bila dah tua. Saya jumpa ramai warga emas kata, Ustazah, rupanya bila dah tua ni ujian lagi berat. Banyak kena sabar Ustazah, banyak sangat. Muda dulu banyak dah sabar, rupanya tua ni lagi banyak sabar. Sebab apa? Lagi dekat dengan nak kematian, Allah nak beri lagi banyak pahala sabar yang terkumpul sebelum jumpa Allah. Ingatkan dah tua Ustazah, dah tak ada dah masalah-masalah ke apa semua, tak tahulah, subhanallah. Jadi berjuang tu biarlah kita mati dalam keadaan kita berjuang menjadi isteri yang solehah. Jangan syaratkan suami jadi soleh. Jangan syaratkan orang lain. Subhanallah.